Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedang buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang Sarawak United, yang mana Selangor menang 1-0 hasil jaringan dari Han Taong. Yang mana gol ni boleh dikatakan gol kontroversi lah, sebab ada orang kata offside, ada orang kata tak offside dan sebagainya. Tetapi benda tu bukanlah benda yang saya nak bicarakan. Tetapi kalau kita lihat daripada segi passing yang dilakukan oleh Alex, that was a good passing lah, that was a good vision, yang mana Alex boleh hantar bola kepada Han Taong dengan sangat-sangat tepat. So itu adalah gameplay yang menarik ditunjukkan oleh Alex pada perlawanan ni. Tetapi kemenangan ke atas Sarawak ni adalah kemenangan yang boleh kita nampak Tan Chee Ho punya tactical ataupun pemain-pemain Selangor sebenarnya struggle, apabila Sarawak pun sebenarnya bermain dengan baik pada perlawanan ni daripada segi defensive style dan juga daripada segi in term of counter attack. Memang pasukan Sarawak boleh dikatakan ada peluang yang lebih menarik dan sepatutnya mereka boleh juga untuk skor, tetapi sayanglah mereka punya finishing nampaknya seakan-akan tumpul lagi dan mereka gagal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Untuk pasukan Selangor dalam 3 game di bawah Tan Chee Ho, boleh dikatakan 2 game ataupun mereka dah kekalkan rekod clean sheet. Itu adalah satu benda yang bagus lah untuk bahagian pertahanan. Tetapi untuk nampak lawan Sarawak ni mereka struggle, benda tu memang agak merisaukan sebab lawan Sarawak kan, tetapi mereka gagal untuk bermain dengan baik. Jadi saya akan mulakan ulasan dengan pasukan Selangor FC dulu. Apakah yang saya suka tentang pasukan Selangor FC ni? Apa yang saya suka sebenarnya di second half, apabila kemasukan Alex menggantikan Bahar. Sebenarnya overall 90 minutes tu boleh dikatakan pasukan Selangor tidaklah terlalu menjadi. Sebab tu saya boleh katakan benda yang saya nak puji tu tak banyak kan? Tapi ada benda yang saya nak puji adalah tentang Alex. Kemasukan Alex yang menggantikan Bahar telah memberikan satu dimensi ataupun pergerakan yang lebih efektif di bahagian tengah sebagai holding midfielder. Apabila masuk Alex, kita barulah nampak yang Alex ni boleh kontrol bahagian tengah tu dengan sangat cemerlang, sama ada daripada segi bertahan, sama ada daripada segi menyerang. Dia boleh jadi playmaker, dia boleh jadi player tengah bertahan. So benda tu memang sangat positif lah sebab dia adalah holding midfielder, dan hasilnya beliau berjaya create satu assist kepada Han Taong. So player macam Alex ni boleh dikatakan muda, berpengaruh, dan beliau adalah player yang cemerlang. Siapa tak mau guna dia memang agak rugi lah sebab dia muda lagi, dan kalau dia diberikan pendedahan dia akan jadi player yang lebih better lah. Jadi benda tu yang boleh saya puji lah untuk pasukan Selangor. Dan yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor sebenarnya tak banyak, yang tu je sebenarnya yang boleh saya nak puji. Sebenarnya game lawan Sarawak ni banyak kritikan ataupun kekurangan yang Selangor lakukan lah. Okey, apakah kekurangan yang Selangor lakukan? Yang pertama, kalau kita lihat pada game ni sebenarnya banyak kekurangan yang dilakukan oleh Selangor kan? Tetapi kekurangan tersebut ditutup sendiri dengan kelemahan oleh pasukan Sarawak kan? Bukannya ditutup oleh kekuatan pasukan Selangor, tetapi ditutup sendiri oleh kelemahan pasukan Sarawak. Antaranya yang pertama, kalau kita lihat daripada segi build up ataupun transisi yang dilakukan oleh pasukan Selangor adalah mereka akan bermain dengan defensive line yang tinggi, sangat-sangat tinggi. Mereka bermain sampai dekat middle line. Jadi apabila mereka bermain dalam middle line ni ataupun dengan defensive line yang sangat tinggi ni, mereka senang kena counter attack oleh pemain-pemain pasukan Sarawak, dan ada beberapa gerakan counter attack yang berjaya dilakukan oleh pasukan Sarawak. Tetapi in term of untuk memanfaatkan counter attack tersebut, nampaknya pasukan Sarawak agak merugikan lah sebab mereka gagal untuk memanfaatkan counter attack tersebut dengan sangat-sangat baik. Jadi apabila bermain dengan defensive line yang tinggi ni, itu adalah sangat-sangat berisiko. Tambah pula guna player seperti Yazan dan juga Syarul Nazim, memang beberapa kali mereka terperangkap dalam offside trap yang mereka lakukan sendiri. Mereka tak berjaya buat offside trap dengan sangat baik, dan ada juga beberapa kali mereka berjaya buat offside trap. Tetapi in term of kena counter attack ni, lawan dengan pasukan Sarawak pun mereka boleh kena counter bila bermain dengan defensive line yang tinggi ni. Benda ni perlu dirisaukan oleh Tan Chee Ho, sebab kalau jumpa tim yang main dengan lebih laju, kemungkinan tim tersebut akan lebih suka untuk memanfaatkan kelebihan daripada defensive line tinggi yang dilakukan oleh pasukan Selangor ni untuk kena counter. Nasib baik semalam Sarawak tak boleh nak manfaatkan counter attack tu dengan baik je. Kalau tim lain mungkin dah boleh manfaatkan dengan lama dah. Jadi itu yang pertama, kekurangan yang kedua
bawah. Kalau kita lihat pada perlawanan ni adalah tentang Heli Sengkeyon, yang mana boleh dikatakan Heli Sengkeyon tidaklah bertindak dengan sangat baik. Contribution beliau sebagai seorang striker boleh dikatakan tidak terlalu sesuai dengan taktikal yang cuba diimplementkan oleh coach Tan Cik Ho, yang mana Heli Sengkeyon boleh dikatakan apabila beliau dapat bola 1-2 touches hilang. Dia tak boleh nak hold ball, dia tak boleh nak control ball, dia tak boleh nak cari space, bahkan dia tak ada pace, dia tak ada kelajuan, bahkan daripada segi positioning beliau pun agak kurang pada game ni. Memang boleh nampak lah yang Heli Sengkeyon sebenarnya struggle untuk menjadi seorang striker yang boleh suit dengan taktikal Tan Cik Ho. Sebab taktikal Tan Cik Ho ni dia memerlukan striker yang pandai, yang bijak untuk bergerak dalam small space, untuk bergerak, untuk drop off daripada position, untuk bertindak menjadi link up play, untuk open lebih kepada bahagian hadapan, untuk cari ruang-ruang kosong. Tetapi Heli Sengkeyon tak boleh nak buat benda tu, dan memang nampaklah dia struggle sangat untuk bermain sebagai striker di bawah kendalian ataupun taktikal Tan Cik Ho. Mungkin baru 3 game, mungkin lepas ni dia akan menyinar, kita tak tahu. Tetapi buat masa sekarang dalam 3 game ni boleh dikatakan memang Heli Sengkeyon struggle sebagai seorang striker di bawah kendalian Tan Cik Ho. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang Ali Faikal. Untuk game ni seperti mana yang kita tahu, Ali Faikal dalam 2 game yang lepas lawan Melaka, lawan PJ, memang Ali Faikal adalah one of my favourite player apabila bermain di bawah kendalian Datuk Tan Cik di bawah kendalian Tan Cik Ho ni. Sebab bila bermain di bawah Tan Cik Ho, Ali Faikal akan masuk di bawah super sub, yang mana masuk dalam minit ke-60 ataupun 70 macam tu. Tetapi semalam Ali Faikal diletakkan sebagai first 11. Nampaknya apabila beliau diletakkan sebagai first 11 bermain bersama Brandon Khan dan juga Bahar Abdul Rahman, nampaknya beliau seakan-akan tidak serasi bermain di posisi tersebut. Sebab semalam boleh dikatakan Ali Faikal tidaklah diletakkan sebagai number 10 punya player. Beliau memang diletakkan sebagai number 10, tetapi banyak tugas beliau lebih sukar apabila beliau terpaksa untuk cover up banyak di posisi bersama dengan Bahar, apabila pemain-pemain Sarawak lebih dominan untuk melakukan counter. Jadi benda tersebut agak sedikit merugikanlah apabila Ali Faikal tak boleh nak menggunakan kreativiti beliau, dan beliau tak dapat support yang banyak daripada Bahar untuk improve gameplay kepada bahagian attacking ataupun more to offensive. Boleh dikatakan Bahar juga agak liability lah untuk pasukan Selangor daripada segi player yang boleh holding game. Mungkin Alex lebih better untuk digandingkan dengan Ali Faikal, tetapi kemasukan Alex malam nampaklah improvement sikit, tetapi Ali Faikal pula ditukarkan dengan Haris Haikal. Jadi benda tu agak negatif sikit lah dekat situ apabila diturunkan sebagai first 11. Dan benda yang ketiga adalah apabila meletakkan Mukari Ajmal sebagai winger. Seperti mana yang kita tahu, Mukari Ajmal dia ada peluang ataupun boleh dikatakan player muda yang ada long shot range yang bagus, dia ada vision yang bagus, passing accuracy yang bagus, tetapi bukanlah seorang touchline winger. Apabila beliau diletakkan sebagai winger, kita boleh nampak yang Tan Cik Ho cuba jadikan Mukari ni sebagai winger yang cuba untuk exploit dengan menggunakan dribble skill dan sebagainya, tetapi benda tersebut tidak berjaya. Mukari tak boleh nak buat benda tu dengan sangat baik, tapi tak apalah, nak cuba mana nak tahu, mungkin pada Malaysia nanti meletup Jadi banyak perkara yang sebenarnya berlaku semalam. Transisi Quentin Chan, Zikri Khalili dan sebagainya, mereka tak boleh nak bermain dengan sangat baik, tak boleh naik ke atas, boleh beri support. Memang nampak kurang, transisi pun slow, tak semacam lawan dengan Melaka, lawan dengan PJ. So benda ni agak merisaukan lah. So saya harapkan ada improvement untuk game yang lama, game yang akan datang. So kita akan tengok lah macam mana nanti. Dan untuk Sarawak pula, sebenarnya saya agak puji untuk mereka punya defensive style. Mereka bermain bertahan dengan sangat cemerlang, memang bagus gila. Dan in term of counter attack pun mereka bagus gila, tetapi daripada segi execution lah, finishing mereka agak kurang. So benda tu agak merugikan lah. Kalau tak, kemungkinan semalam Sarawak dah boleh skor 2 apabila offside trap yang dilakukan oleh pemain Selangor tak berjaya. Sepatutnya benda tu boleh dimanfaatkan, tetapi nasib baiklah kelemahan Selangor ditutup oleh kelemahan Sarawak sendiri. Jadi itu je lah saya. Assalamualaikum.